Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia UTM terus mengorak langkah dalam sistem pendidikan negara dengan memperkenal konsep Classroom of the Future atau bilik kuliah masa hadapan. Memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, usaha itu bakal memberi impak besar sistem pendidikan masa hadapan yang membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih interaktif. Menurut Pengarah Pusat Kecemerlangan Inovasi, Media dan Permainan Digital Magic X, Profesor Madya Dr. Muhammad Shahrizal Sunar, antara komponen yang digunakan adalah teknologi realiti maya VR seperti set kepala. Dengan menggunakan teknologi VR akan membantu pelajar merasai sendiri pengalaman seolah-olah berada di situasi yang sebenar. Cabaran dalam Classroom of the Future ni ialah lebih kepada pembangunan kandungan itu sendiri dan juga sejauh mana kandungan itu memberikan kesan kepada nilai pengajaran dan pembelajaran tu. Dia bukanlah kata menggantikan terus kelas-kelas yang sedia ada, cuma dia memberikan nilai tambah kepada pembelajaran yang sedia ada. Ia lebih mudah diakses oleh pelajar untuk berhubung dengan pensyarah tanpa perlu hadir ke kelas selain mendapatkan maklumat dan nota. Bagaimanapun, konsep ini masih dalam peringkat prototipe dan memerlukan sokongan tambahan untuk melaksanakan pengkomersialan. Konsep Classroom of the Future ini dilancarkan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jussof di Pusat Magic X semasa lawatan kerja rasminya ke UTM baru-baru ini. Pembangunan konsep ini juga selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mereka bentuk semula pengajaran dan pembelajaran pendidikan tinggi. Para pelajar pula ternyata turja dan seronok bakal melihat satu inovasi baru dalam sistem pendidikan negara. Bagi mereka, ini usaha yang baik khususnya untuk pelajar institusi pendidikan tinggi IPT dengan memberi peluang pelajar merasai pengalaman sebenarnya. Selain ia dapat mengurangkan kos pembelajaran kerana menggunakan teknologi sedia ada. Jadi, pada pandangan saya, Classroom of the Future ini adalah satu bentuk usaha yang baguslah dalam menginovasikan pembelajaran dan pengajaran kita di peringkat IPT. Jadi, sebagai untuk menyahut cabaran untuk menuju ke arah redesigning higher education oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Secara tidak langsung kita belajar dan interaction kat tempat-tempat tertentu. Contoh sebagai contoh dekat environment offshore tu. Kat offshore kita boleh interact dengan objek yang ada kat situ tanpa kita pergi ke tempat lokasi sebenar sebab dia melibatkan kos dan juga macam-macam lagi. Konsep ini diharap akan menjadi satu fenomena kepada kaedah pembelajaran dan pengajaran, bukan sahaja di peringkat IPT malah di sekolah. Selain akan digunakan untuk pekerjaan bagi tujuan latihan dalam pembangunan kerjaya dan diri. Pasti ada jurulatih renang yang tidak mempunyai keberanian untuk mengajar anak autisma namun tidak bagi Ganesan Sinasami yang lebih dikenali sebagai Benny, seorang jurulatih renang pribadi. Berusia 60 tahun, Benny telah berkecimpung melatih anak-anak istimewa ini secara sepenuh masa sejak 8 tahun lepas. Beliau pada awalnya akui takut untuk mengajar anak-anak autisma tetapi akhirnya memberanikan diri untuk melatih kerana keyakinannya amat tinggi mereka mampu menjadi seperti anak normal. Malah baginya tidak mustahil anak-anak ini akan menjadi lebih hebat kerana renang antara terapi terbaik. Pelbagai kesukaran harus diharunginya kerana tingkah laku yang berbeza dengan anak normal. Namun itu tidak sesekali melemahkan semangatnya. Itu kira saya punya passion. Saya punya passion. Sudah banyak orang macam autism, ada sampai muka sudah pecah, dalam mulut pun ada pecah pasal kaki lembek, tangan kuat, sampai antam pun ada, tendang pun ada, macam ini pun ada. Tapi saya ingat that is normal. Tak pernah marah sama satu orang pun. Saya memang macam itu je lah. I'm very reluctant. Start masuk swimming class ni tahun lepas. Dalam bulan Januari macam tu dia start. And then dah setahun lebih macam tu. Dalam tahun ni lah dia dah boleh berenang dengan sendiri tanpa bantuan pelampung. Capaian yang kita nampak dari segi fokus, attention dia. Dia punya coordination. Kalau sebelum ni dia clumsy, dia agak orang kata tak sabar.
Dan nampak terapi swimming ni boleh bantulah dari segi dia punya calm, relax dia. Bini juga berkata kini beliau sudah mahir melatih dan mengikut rentak yang bersesuaian semasa sesi latihan. Selain akan terus membuktikan anak autisma ini boleh menjadi seperti anak-anak normal dengan memberikan fokus yang lebih. Bini juga memiliki sijil kelayakan mengajar renang dan sijil menyelamat di air peringkat 4. Autism bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu bukan menjadi penghalang buat beliau untuk mengajar mereka. Selain wang juga bukan menjadi ukuran dan juga kehendak utama, tetapi lebih kepada minat dan juga keikhlasan yang ada pada dirinya untuk memberi ruang kepada mereka merasai pengalaman seperti anak-anak normal yang lain. Syafiqah Sapudin melaporkan untuk RTM. Setakat ini sahaja laporan dari Negeri Johor. Kita kembali bersama Radio Robin di Angkasa Puri untuk lebih banyak laporan N5. Salam hormat.